Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 229, petok atas sekali. Petok atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yaqulu fi kalimatayil iqamati aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Di waktu diucapkan kalimah iqamah, dalam kurungan tu qad qamatis salah, maka dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Terjemahan dia, semoga Allah berkenan menegakkan dan melanggengkan wa adamaha, dan mengekali. Langgeng tu tak tahu lah artinya. Aqamahallahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan akan sembahyang. Dan wa aqamahallahu, mudah-mudahan mendiri oleh Allah akan sembahyang. Wa adamaha, dan mengekali oleh Allah akan sembahyang. Wa ja'alani min salihi ahliha, demikian pula mana dan menjadikan daku termasuk pengembang-pengembang solat yang salihin. Min salihi ahliha, daripada orang yang soleh. Ahliha, ahli baginya, bagi sembahyang. Ni jawab azan dan iqamah yang tak sama dengan apa yang dikata oleh Bilal dan juga oleh orang yang iqamah. Hak Bilal, hak orang iqamah ni, hak kebanyakannya kita maklumlah jawabnya sama. Melainkan terdahulu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian as-salatu khairun naum, jawabnya sadaqta wa barirta. Sekarang ni ketika qad qamatis salah, jawabnya aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikan akan sembahyang dan mengekalkan akan sembahyang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang mendirikan sembahyang. Anak mendirikan sembahyang tu lah, hak Tuhan perintah tu, wa aqimis salah, diri oleh kamu akan sembahyang. Ni wa yuqimunas salah, orang-orang yang mendirikan sembahyang. Nak jadi di kalangan orang tu orang yang mendirikan sembahyang, bukan orang yang bersembahyang gitu dah. Orang yang mendirikan sembahyang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikan akan sembahyang tu. Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang mendirikan sembahyang. Orang mendirikan sembahyang ni orang yang menyempurnakan syarat dan rukun, baru dipanggil orang mendirikan sembahyang. Lepas tu wa adamaha tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang mengekali sembahyang. Sembahyang daim tu lah, sembahyang kekal. Daim tu, sembahyang orang yang kekal, daimun. Sekarang nak timbul ajaran sesat, tak payah sembahyang pun. Sebab apa? Sebab daim, sembahyang kekal. Dan dia kata dia tak sesat. Orang daim ni orang yang berkekalang sembahyang dengan bahawa walaupun sudah selesai sembahyang,
dia duduk dalam keadaan sebagaimana orang semayang. Orang semayang kan? Orang semayang macam mana? Syarak larang bercakap, tidak bercakap. Syarak larang bergerak, dia tidak bergerak. Luar semayang pun samalah. Syarak larang mengumpat, tidak mengumpat. Syarak larang gerak-geri kepada perkara maksiat, janganlah. Itu orang yang mengekali sembahyang. Orang yang mengekali sembahyang ni, hak Tuhan jadikan tak tinggal-tinggal sembahyang, ia juga. Orang yang mengekali sembahyang ni, orang yang Tuhan beri ke dia tu rajin sembahyang. Sembahyang semua atau mengekali sembahyang. Ataupun orang mengekali sembahyang ni, keluar sembahyang pun dia seperti dalam sembahyang. Dalam sembahyang diikut hukum hakam, luar sembahyang berikut hukum hakam. Dalam sembahyang sepatah tak ada cakap, tak cakap. Laung panggil warna dia pun tak senyap je. Sebab apa tu? Taat kepada perintah Allah, tak boleh bercakap. Serak suara luar tu duk panggil. Jawab kau sepatah, tengah sembahyang ni. Apa dah jawab? Tak boleh ni. Jawab haram, batal sembahyang. Kita pun senyap tak jawab. Sebab apa tu? Sebab sembahyang. Luar sembahyang pun samalah. Kekalkan. Sebagian dalam sembahyang kita patuh. Hak Tuhan larang bercakap, jangan bercakap. Tak cakap lah. Mana hak Tuhan larang bercakapnya? Mengumpat. Tu Tuhan larang. Tak mengumpat lah. Sebab apa? Sebab kita orang yang mengekali kelakuan sembahyang sampailah kepada keluar daripada sembahyang. Itu orang yang daimun, orang yang berkelas sembahyang, orang yang Allah Ta'ala jadikan itu kekal dengan sembahyang. Ini doa ni, wa adamaha, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan sembahyang itu sembahyang yang kekal. Allah mengekalkan akan sembahyang. Mengekalkan sembahyang ni, sembahyang semua-semua ke masuk belakang tu, ataupun mengekali kelakuan dalam sembahyang sampailah kepada luar sembahyang. Jangan sesat tadinya tak sembahyang, lepas tu ni kekal dalam sembahyang ni. Sebab apa? Ingat ke Tuhan, dia kata. Tu dia kata sembahyang kekal. Tak buat sembahyang tapi kekal, dia kata. Jangan sesat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang menyempurnakan ahli baginya bagi sembahyang. Wa sunna likullin minal muazzinin wa muqimin wa sami'ihima ay yusalliya wa yusallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faghariha, ay ba'da faghari kullin minhuma in tala faslun bainahuma wa illa fayakfi lahuma du'aun wahid. Sunnah. Hak ni hak kita ambil molek ni. Hak ni hak kadang-kadang ditinggalkan. Sunnah bagi kesemuanya sekalian. Mana? Baik muazzin, tukang bang sama. Orang yang beriqamah, tukang qomak sama. Ataupun orang yang mendengar akan keduanya. Mendengar akan azan dan iqamah. Sama je ni. Orang bang sama, orang iqamah sama, orang yang dengar bang, orang dengar iqamah sama. Apa yang disunatkan? Membaca selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai azan dan iqamah yang dikumandangkan. Maksudnya hal itu supaya dilakukan sekali sesudah azan dan sekali sesudah iqamah jika lama berselang antara keduanya. Kalau tidak lama, cukuplah untuk keduanya dilakukan satu kali doa sahaja, yakni satu kali selawat sahaja. Satu kali doa sahaja, yakni satu kali selawat sahaja. Jadi lepas daripada tukbilal azan, lepas dia iqamah, lepas daripada kita ni dengar orang selesai azan dan iqamah, kita sunat selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu.
Doa tu di bawah. Summa di bawah tu. Summa kemudian barulah Allahumma rabba hazid da'wati tammati wassalatil qa'im. Summa bawah tu. Kemudian selawat salam ni sebelum daripada kita baca doa serta angkat tangan. Selawat salam angkat tangan lagi. Bila disunatkan selawat dan salam ni? Tok bila lepas daripada la ilaha illallah sama dengan orang iqamah lepas dari la ilaha illallah, mereka sunat selawat dan salam terlebih dahulu. Barulah mereka berdoa angkat tangan. Hak kita waktu kan dengar ni pula ni waktu kan dengar ni, Tok bila kata la ilaha illallah, terjawab dulu tu la ilaha illallah. Orang iqamah kata la ilaha illallah, kita jawab dulu la ilaha illallah tu iqamah dia. Sebelum kita berdoa, selawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Sunat selawat dan salam. Dalam hadis Muslim, iza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya. Nabi kata, fa innahu man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra summa as'alullaha li al-wasilata. Bila kita minta wasilah ke Nabi, maka Nabi kata dalam hadis Muslim ni, bila mendengar kamu akan orang yang azan, maka jawab oleh kamu sebagaimana apa yang muazzin kata. Selesai muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu muazzin kata la ilaha illallah, maka kita pun jawab dengan la ilaha illallah. Kemudian ni sallu alayya, selawat atas aku. Nabi kata, kerana orang selawat atas aku ni sekali, Allah Ta'ala akan selawat atasnya 10 kali. Kemudian summa as'alullaha li alwasilata, barulah kita Nabi suruh minta wasilah, darjat yang tinggi di dalam syurga. Tu hak kita minta Allahumma rabbaha zid da'wati tammah tu. Hak termasuk kita minta wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum minta wasilah ni, Nabi suruh selawat atas Nabi sekali. Hak Tok bila kata tu kita jawab dulu. Tok bila kata la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Kemudian kita pun selawat atas Nabi sekali. Ada ni. Kemudian barulah kita berdoa wasilah. Berdoa wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilah darjat yang tinggi dalam syurga. Orang yang selawat atas Nabi sekali, kemudian doa wasilah kepada Nabi, orang ni akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta buat apa lagi? Nabi ni pasti dah dapat wasilah yang tinggi, syurga lapis yang paling tinggi. Kerana nak menzahirkan kemuliaan Nabi, kerana nak membesarkan martabat Nabi, itu kita minta. Nabi dapat darjat yang tinggi dalam syurga, minta apa lagi? Nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ni, yang mana kita kosak apa doa selawat kita kepada Nabi, kita kena kosak manfaat untuk diri kita. Bukan kita kosak kita minta Nabi wasilah ni darjat tinggi ni biar Nabi dapat manfaat. Tidak. Kita kosak manfaat balik pada diri kita sendiri. Kerana apabila kita berselawat pada Nabi, kemudian kita doa wasilah kepada Nabi, kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kosak kita manfaat untuk diri kita. Tapi sebelum daripada berdoa wasilah, selawat dulu.
Orang bang sama, orang iqamah sama, orang dengar sama. Cuma orang bang ni la ilaha illallah dia kata, dia tak jawab lah, dia tu kan kata kan, dia selawat terus kepada berdoa. Adapun kita yang mendengar ni kena jawab dulu. La ilaha illallah, kena jawab dulu la ilaha illallah. Barulah kita berselawat, barulah kita berdoa. Ada ni. Dan memang ada negara luar, Syria ke mana, kalau tengok dalam kitab, dia kata memang Tok Bilal tu diselawat di speaker. Dia lepas Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia selawat dulu, baru dia doa. Dia selawat di speaker. Ada ni. Jadi maknanya itu perkara yang ialah di speaker kuat gitu tu berdoa, tapi untuk supaya kita ni ingat. Jadi macam dalam di Aikim sekarang ni lah. Di Aikim sekarang, cuba perhati tengok, lepas daripada azan, selawat. Mana barulah berdoa. Kalau dalam TV tak ada lagi. Dalam TV tu dia radio lain tak ada lagi. Ada Terengganu pun sama. Lepas bang tu doa lalu. Tapi kalau dia Aikim, lepas bang dia ada selawat, baru dia pergi pada doa. Ada ni. Selawat barulah pergi kepada doa. Kalau dalam dia Aikim. Yang kita ni pula, kemudian selawat ni tiap-tiap lepas daripada azan dan iqamah. Selawat tu baru doa. Cuma dia kata di sini, kalaulah antara azan dan iqamah tu dia sekali. Lepas habis la ilaha illallah tu dia pun iqamah lalu dah. Dia iqamah lalu dah. Pada ni. Kadang-kadang dia bang apa, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia pun iqamah lalu dah. Iqamah lalu dah, maka memadalah kita selawatnya sekali dan doanya sekali. Selawatnya sekali dan doanya sekali. Tapi dalam syarah ni kata sekali je ni, bukan satu kali doa saja. Sini selawat salam. Doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati tu kena doa dulu. Sekarang ni orang ni lepas daripada bang, tak ada apa-apa dia qomat lalu. Selawat biarlah, tapi doa mesti. Doa dulu lepas bang tu. Tapi dia tengah iqamah tu, kita tengah berdoa. Selesai kita berdoa, kita berjawab iqamah dia daripada awal, daripada Allah Akbar tu sampai ke akhir, barulah kita selawat dan doa pula. Ada ni. Jadi gini, hak biasanya antara azan dan iqamah memanglah dicerah. Semayang qabliyah dululah apalah, ataupun selepas bang iqamah tu dia bang dalam bilik. Benar ni. Kemudian dia pun keluar slow-slow, dia pun iqamah. Tu sempatlah selawat dan doa. Tetapi kalau dia azan di speaker juga, tapi Allahu Akbar, la ilaha illallah, lepas tu dia pun Allahu Akbar, dia iqamah dulu di speaker. Ada pesen tu. Kita doa selepas azan kena doa. Tapi masa kita doa tu, orang tak sedang iqamah, kita tak sempat nak jawab iqamah, kita doa dulu. Selesai doa lepas azan, kita pun jawab iqamah di daripada awal. Sampai ke habis iqamah, Allah Akbar, la ilaha illallah, barulah kita selawat salam sekali, kemudian kita berdoa pula lepas iqamah. Sebab dia doa lepas azan ni lah hak ada nasnya. Doa lepas iqamah ni tidak ada. Lepas tu setengah-setengah pandangan, doa hanya lepas azan, tidak ada doa selepas iqamah. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang sekarang, lepas daripada iqamah tu imam, dia pun Allahu Akbar takbir ihram. Kita baru tengah berdoa ni, dia takbir ihram dah. Kenapa tu Bilal ni tak baca doa lepas iqamah? Dia sepakatnya doa selepas azan. Doa selepas iqamah tu khilaf ulama. Ada kata sunat, ada kata tidak sunat berdoa selepas daripada iqamah. Ada kata tidak sunat berdoa lepas dari iqamah. Kita dak
kita selepas azan kita doa, selepas iqamah kita berdoa. Jadi apabila dia azan selesai, dia segera iqamah, kita selawat tinggal. Kita hanya doa saja. Lepas selesai iqamah tadi ni, kita pun selawat, salam, dan kita pun doa selepas iqamah. Hak sama doa selepas azan hak kita ni. Sebab kita doa kedua-dua ni, lepas azan dan lepas iqamah. Dia gitu. Ada tu. Jadi kalau biasa kitanya bercerai antara azan dan iqamah, jadi lepas azan doa, selawat dan doa. Lepas iqamah selawat dan doa. Tetapi kalau azan dan iqamah tu dia tak cerai, segera lepas azan di iqamah kita doa dulu. Doa lepas azan. Selawat tinggal. Lepas habis iqamah, kita lambat sikit nak jawab iqamah tu, kita jawab daripada awal juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Kita jawablah daripada awal. Walaupun tadi kita tak sempat jawab. Sampai ke akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita berjawab la ilaha illallah, kita berselawat, kemudian kita berdoa pula sekali lagi. Tapi selawatnya sekali sahaja. Jadi dalam kitab ni kata cukuplah untuk keduanya dilakukan satu kali doa sahaja. Doa di sini selawat dan salam. Bukan doa yang kita akan baca di bawah tu, bukan. Bukan doa petok di bawah tu, bukan. Doa sahaja di sini yakni selawat dan salam sekali sahaja. Bila? Selepas iqamah. Tapi doa lepas azan pun doa, lepas iqamah pun doa. Selawat hanya sekali selepas iqamah. Apabila Tok Bilal habis azan terus iqamah, tak cerah langsung dah. Sambung situnya. Ada jenis sambung nak cepat. Ada. Kemudian yang disunatnya adalah selawat dan salam sebelum doa. Tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Tok Bilal sama, orang iqamah sama. Tok Bilal kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang iqamah pun sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Ni kadang-kadang bunyi kok speaker. Bunyi kok speaker. Dia azan bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar kuat, la ilaha illallah, kita bunyi di speaker. Muhammadur Rasulullah. Lepas tu doa. Selawat mana? Selawat sunat tak ada. Muhammadur Rasul tak sunat tambah, digi tambah. Ni kata digi po'uk hak tak sunat digi baca, hak sunat ditinggal. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Lepas azan, lepas iqamah, tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Kita yang mendengar azan dan iqamah pun sama. Kita hanya disunatkan jawab la ilaha illallah. Kita tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Kita terus pergi kepada selawat, kemudian kita pergi kepada doa. Ada ni orang bang, orang iqamah la ilaha illallah di hujung, tidak tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Kita hok jawab azan dan iqamah ni, kita hok jawab azan dan iqamah ni tak sunat kita pergi tambah Muhammadur Rasulullah. Tok bila kata la ilaha illallah, kita hanya jawab la ilaha illallah, tidak disunatkan kita tambah Muhammadur Rasulullah. Yang sunatnya selawat salam sekali, kena barulah pergi kepada doa selepas azan dan doa selepas iqamah. Ingat baik tu. Kemudian kita kena ingatlah tiap-tiap tempat yang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah selepas daripada la ilaha illallah, sunat kita ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah untuk membezakan kita dengan Yahudi dan Nasara. Gitu. Hak mana hanya la ilaha illallah, tidak sunat tambah Muhammadur Rasulullah, maka kita disunatkan ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Tak sunat kata di lidah Muhammad Rasulullah, tapi sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah.
Mana hak kata hanya la ilaha illallah saja, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Inilah dalam azan, dalam iqamah tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Hak mana lagi tak sunat tambah Muhammad Rasulullah? Ketika kita talkinkan orang yang nak mati. Orang nak mati kita ajar dia ngucap tu. Kita hanya disunatkan aja laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin oleh kamu, ajar oleh kamu akan orang nak mati tu dengan la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Sama jugalah. Kita pun ajar la ilaha illallah, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Kita sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Nak membezakan kita dengan Yahudi dan Nasara. Gitu je. Ada ni. Ni ajar mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Dia tengok mana tu, tengok dalam drama. Hak dah drama tu kawan tu tak mati, esok drama lain pula. Ke kawan tu mati? Hak orang nak mati kita ajar dengan dua kalimah syahadah ni orang kafir yang kita harap dia masuk Islam. Sebab kita dengan dia baik sangat-sangat. Dan kita duk dakwah dia. Memang dia nak masuk Islam dah. Cuma dia nanti sakok sama ni. Nak dah sakok sama. Semulalah. Tapi memang dia nak dah ke Islam ni. Cuma suruh ngucap ni dia macam teragak-agak. Tiba-tiba nazaklah dianya. Kita pajar di telinga dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun turut apa yang kita ajar. Dihukumkan dia mati sebagai orang Islam. Jenazahnya fardu kifayah dah lah kitanya. Tapi saksinya kita seorang klik-klik. Tak ada orang lain pada masa tu. Nak kira mana? Kita seorang klik-klik, tak ada orang lain. Yang memang dia tahu kafir. Tak ada orang, memang dia tak pernah mengucap lagi. Dia mengucap hak nak mati tu je bila kita ajar ke dia. Nak kira mana tu? Kalau ke hukum syariah, seorang saksi yang mengadu, yang mengangkat saksian kepada pemerintah, dia sudah mengucap dengan syahadah sebelum dia mati. Siapa saksi? Saya seorang saja. Maka diterima penyaksian tu. Diuruskan sebagai orang Islam lah. Tetapi kalau ikut hak perundangan negara, tak tahulah. Bukan kata surat Jabatan Agama sekarang ni. Dia mengucap dekat nak mati, yang tukang dengarnya hak tukang ajar ni je. Ada ni. Ketika tu kita ajar dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan wajib kita ajar kalau kita harap dia masuk Islam. Memang dia nak masuk Islam dah. Dia nak sangat dah. Cuma tadilah dia mungkin adalah jadi teragak-agak ni. Apa tiba-tiba dia nak mati, nazak dianya. Kita wajib kena ajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni orang Islam dah duk ajar asyhadu apa lagi? Laqinu mautakum la ilaha illallah lah Nabi kata. Ajar la ilaha illallah sudahlah. Tak sunat. Bukan asyhadu tak sunat tambah. Muhammadur Rasulullah sunat tambah. Hak tepat yang tak sunat tambah Muhammad Rasulullah, kita kena ingat di hati. Sunat kita ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Sama kita di sini ni. Hak bicara selepas azan dan iqamah. Orang bang, orang iqamah, orang yang mendengar bang dan iqamah hanya la ilaha illallah jua, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Maka sunat ingat di hati akan Muhammad Rasulullah. Yang sunatnya selawat dan salam. Kemudian barulah berdoa. Berdoa tu royak dah tu memang kita berdoa. Selawat salam tu kita tinggal. Kemudian kita tambah pula dengan Muhammadur Rasulullah. Hak sunat tak kata, hak tak sunat dia tambah kata. Tu pandai-pandai kita orang gitu. Tu pandai-pandai sendiri. Summa yaqulu kullu minhum rafi'an yadayhi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini doa serta angkat kedua tangan. Hak tadi berselawat, belum lagi angkat kedua tangan.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.